Cikgu. Maaf saya tak ada mati cikgu. Okey, tak apa, tak ada masalah. Saya ada beberapa soalan sebenarnya cikgu. InsyaAllah, kalau saya boleh bantu. Tentang rasa penting kita. Baik. Soalan dia sejauh mana kekesanan penggunaan telefon digital ni, contohnya macam terima berasul ni dalam PDP kat sekolah ni. Okey, platform digital ni kan, dia banyak membantu sekolah dalam memperkembangkan proses PDP guru kepada murid. Dia meningkatkan interaksi antara guru dan murid-murid. Jadi komunikasi itu tidak semula untuk berlaku dua hala. Murid pun pelibatan mereka lebih aktif kerana proses itu lebih menarik pada menggunakan teknologi ataupun pendidikan menggunakan platform digital ni. Lepas tu dia dapat menyokong pembelajaran dalam talian, jadi tidak secara langsung teruskan. Sebabnya kat sekolah ni kita punya talian internet pun laju lah, alhamdulillah, talian internet baik. Dan dari situ kita boleh nampaklah kejayaan penggunaannya bergantung kepada tahap kesedaan murid. Sebab apa dekat sekolah ni kita tahap murid ni berbeza-beza. Kita bukan saja ada murid aliran perdana, tapi kita juga sekolah ni ada juga murid kelas pendidikan khas, kelas PKI. Jadi tahap mereka ni berbeza lah. Walau bagaimanapun kita tidak mengecualikan murid-murid PKI ni, mereka juga kita libatkan dalam proses pembelajaran platform digital ni. Jadi mereka juga ada kelas untuk mengikuti yang menggunakan digital lah, maksudnya ada kelas komputer dalam jadual kelas setiap kelas lah, murid PKI dan juga murid perdana. Jadi sokongan yang berterusan ni kerana tidak ada kemurahan infrastruktur yang saya sebut tadi, dan juga sokongan dari pihak sekolah, dan kita dapatlah melaksanakan apa yang KPM hasratkan dalam sistem pendidikan kita. Soalan seterusnya, contohnya adakah semua murid dan guru kat sekolah ni mempunyai akses kepada peranti internet untuk menjalankan pelajaran digital? Ya, semua ada. Guru pun ada, murid pun ada, kerana setiap guru dan murid memang ada akaun email terima. Akaun email terima ni lah yang kita gunakan untuk guru menyediakan pembelajaran digital kepada para murid. Sebab sekolah memang sediakan jadual kelas komputer, jadi murid masuk kelas komputer ikut jadual lah dalam seminggu tu, dan dalam subjek yang berbeza. Kata minggu ni mungkin kelas bahasa Melayu, minggu hari lain tu kelas bahasa Inggeris. Jadi setiap subjek kelas kita libatkan. Subjek kelas kita libatkan dalam kelas komputer. Di situ murid akan dilatih, diajak oleh guru untuk mengakses apa saja yang berkaitan platform digital ni. Maksudnya masuk ke kelas kuis dan bisnis kita dan lain-lain lah, banyak lagi lah. Soalan seterusnya, apakah langkah ataupun inisiatif yang diambil oleh sekolah untuk membantu percakapan digital dalam kalangan guru dan murid? Ada beberapa langkah yang pihak sekolah lakukan supaya kita dapat memastikan pelajaran digital ini kita dapat laksanakan secara kasar-kasar. Antaranya kita utamakan dulu kepada guru lah. Guru diberi latihan MDP dan latihan dan juga kita buat bengkel, kita panggil fasilitator ataupun penceramah dan luar yang berkaitan yang ada kemainan untuk datang beri latihan kepada guru supaya cikgu dapat membina percakapan digital secara berkala lah, maksudnya. Dan yang ni secara tak langsung bila guru dapat juga buat pengisian dalam SPM. Jadi dari sini cikgu dapat ilmu, dapat isi pengisian yang saya cakap tadi. Sebab ada ramai juga, ada juga guru yang memang betul-betul mahir dalam IT, tapi ada yang tahap sederhana. Jadi dengan kita jemput daripada orang yang berlaku,
bagi ilmu, datang bagi ilmu ada guru, jadi guru dapat aplikasi untuk mengajar murid-murid mengajar biologi. Contoh yang dia datang buat latihan bagi latihan LDP kepada guru tu macam penggunaan kelas kapot, krisis, bukan Canva lagi apa ni yang sebut dia akan buat. Dari segitu ada guru yang dia mahir, dia akan buat perkongsian amalan terbaik kepada rakan-rakan guru. Contohnya, kita buat perkongsian amalan terbaik. Kalau macam kita nak bertakdir nampak sebab kita ada beberapa orang guru yang memang kemahiran tinggi nanti. Jadi kita minta guru tersebut berkongsi dengan rakan-rakan guru. Itu yang kita bagi perkongsian terbaik. Baik, selain itu kita dapat kerjasama daripada BIBG sekolah dan juga SIBG. Mereka ni mereka daripada syarikat kerajaan dan NGO, mereka datang bagi bantuan, mereka semua bantuan pada kita seperti komputer, laptop, kat sekolahnya, dan juga adalah dalam tak banyak sekarang beberapa pun juga janji untuk penggunaan kepada murid-murid kita lah dalam proses pembelajaran digital tu, dan peralatan ni kita tempatkan di baik untuk murid, pihak sekolah memanglah merancang dari awal, menyediakan kelas pembelajaran komputer lah setelah ikut kelas dia memang ada dalam jadual murid, jadual kelas subjek PMK tu. Ya, subjek PMK, tapi sebenarnya kita letak dalam subjek kelas supaya dia tak terhad pada satu subjek lah. Subjek ni dia belajar contoh macam sebenarnya dia akan buat lebih kepada subjek kelas. Dia murid buat latihan kat situ, dia boleh buat latihan. Contoh cikgu hantar dalam classroom kan latihan. Ini latihan ni murid boleh akses, boleh jawab. Tapi kalau murid yang tak ada internet tu, dia boleh masa dia lepas waktu sekolah dia boleh masuk dalam kelas memang komputer ni dia boleh siapkan. Kita faham lah, suasana murid kita di sini bukan semua yang berkemampuan. Suasana kafir kita juga kurang berkemampuan, jadi kita galakkan mereka guna bilik komputer. Kalau yang disediakan kerajaan ya. Semakan dari NGO yang saya sebut tadi, syarikat berkaitan. Sekolah yang lain juga adakah sekolah minimum sekolah-sekolah masyarakat daripada luar, macam daripada NGO atau komuniti untuk melaksanakan dasar contohnya gitu. Sekolah memang ada dapat sumbangan yang saya sebut tadi daripada NGO, juga syarikat swasta lah. Seperti syarikat komputer tu, dia punya pengurus dia sendiri turun, dia buat latihan, dia buat kelas pada hari Sabtu untuk murid yang berminat, tapi dia kenakan bayaran murah saja. Bayaran tu sebagai dia nak sediakan macam mungkin peralatan yang dia nak beli lah, kertas untuk murid print atau buat, tapi tak banyak lah. Saya nak tanya RM10 macam tu je. Jadi dia bagi macam kelas tambahan lah, kelas tambahan belajar komputer, dia ajar asas-asas lah, Word, Microsoft Word, Excel, sedikit PowerPoint. Jadi bila murid dah melepasi, dia akan buat ujian, melepasi tu mereka sediakan sijil untuk murid tu. Ada sijil 6 bulan proses murid belajar. Jadi itu yang kita kata pelibatan syarikat luar sebenarnya dia lebih kepada membantu. Cuma dia kena bayar sikit tu untuk ini. Lebih kepada macam yang mengajar itu cuma saja yang sikit tu nanti tidak dakwah. Sebab dia sediakan laptop, dia bawa sendiri. Dia ambil kelas, dia masuk mengajar, dia sedia, dia bawa dia punya ni lah, dan syarikat dia sendiri. Dia guna saja. Soal tu bagi kat budak-budak tak bagi. Dia pinjamkan, dia bawa. Jadi habisnya dia bawa dia. Kalau dia guna macam tu, dia dapat buat. Lepas tu, dalam nak melaksanakan dasar pendidikan digital ni juga, beberapa organisasi kerajaan ini pun
mereka bekerjasama dengan sekolah, alumni sekolah sendiri pun. Ada Guru Padang juga. Mereka ada yang menyumbang peranti, yang latihan teknologi kepada murid-murid macam saya sebut tadi dah, yang dia berkait lah. Jadi bila mereka buat latihan tu, cuma ada juga lah guru yang datang juga lah, kita datang macam kita mengatap lah, sebab murid datang pada hari cuti kan, hari Sabtu. Jadi kerjasama ni dapat membantu merapatkan jurang juga, dan juga kita nak memastikan semua murid, terutama murid yang kurang kemampuan lah, dia tak ada kemudian di rumah dia, mendapat akses kepada pembelajaran digital dengan senang. Untuk soalan yang terakhir, apakah langkah yang diambil oleh pihak sekolah ni dalam membantu murid yang kurang berkemampuan? Baik, sekolah memang ambil langkah sebab sekolah memang prihatin kepada setiap satu murid. Macam saya sebut tadi, bila kita dalam keadaan sini adalah kawasan perhubungan, jadi ramai murid yang kurang berkemampuan. Jadi pada awal sesi persekolahan, PPM dah menyalurkan bantuan awal persekolahan sebanyak 150 kepada setiap murid. Yang ini pun murid boleh gunalah untuk pelaksanaan persekolahan. Lepas tu, bantuan ni setiap tahun ada? Setiap tahun, semua murid dapat. Dia tidak terhad pada golongan di sajalah. Kalau untuk B40 selain dari PPP, mereka dapat bantuan yang keuangan lah sebutlah, bantuan keluar juga. Kan 100 setiap orang. Kalau murid lain yang layak ni, yang VIP ni untuk semua layak, semua murid layak. Jadi selain itu, sekolah dapat sumbangan peralatan digital yang saya sebut tadi. Ada syarikat yang menyumbang komputer, inilah peranti-peranti kepada penggunaan pembelajaran digital, komputer, printer untuk kemudahan murid. Printer yang terkini yang kita pakai ada wifi. Maksudnya supaya tak payah dah. Dia boleh guna banyak komputer lain. Kalau dia nak print tugasan dia guna tu lah. Sebab tu saya kata tadi, kemudahan internet. Sebenarnya wifi pun ada lah. Lepas tu ada lah saya tak juga dapat juga lah di bawah tablet lah. Yang ni kan. So yang ni pun kita dapat sumbangan daripada universiti juga. Lepas tu program bimbingan dan kaunselor sekolah kita memang dia akan main peranan jugalah. Dia kena pasti murid memerlukan bantuan untuk bagi sokongan emosi, dipanggil dalam 1 bulan untuk bagi sokongan supaya emosi dan bagi motivasi supaya mereka terus bersemangat. Kadang mereka rasa murid yang berhutang dia rasa rendah diri nak belajar. Dia kata kalau cikgu bagi tugasan tu dia tak boleh buat di rumah, dia tak ada kemudahan akses internet. Jadi peranan tu kaunselor ni lah, dia panggil murid tu, dia bagi sokongan emosi dan juga bagi motivasi untuk nak meningkatkan balik keyakinan murid tu supaya murid tu bersemangat nak belajar. Jadi langkah-langkah yang kita sekolah buat ni bukan saja membantu dari segi kewangan, kita cari sumbangan luar, tapi juga yang memberi yang adil kepada semua murid yang jadi golongan berkemampuan dan murid yang kurang berkemampuan supaya mereka dapat berjaya, dapat mengikuti yang menggunakan inilah pembelajaran digital yang sangat dan berkesan. Lagi yang boleh saya bantu? Saya ada cikgu tak kan? Terima kasihlah atas perkongsian cikgu kepada saya. Banyaklah yang saya dapat input-input yang berguna. Alhamdulillah. Kalau ada apa-apa lagi yang perlu, yang apa ni, Cikgu Haziq nak tahu, bolehlah bertanya. Ni insya-Allah saya cuba bantulah. Semoga ini doa saya lah, Cikgu Haziq, Cikgu muda nanti keluar sebagai seorang guru yang berdedikasi, yang dapat kita mencurahkan ilmu lah kepada murid-murid kita lah.
di mana sajalah ditempatkan, pegang pada satu tujuan, kita pegang satu amanah yang besar. Kita nak mendidik murid ni bukan kita saja nak bagi ilmu pengetahuan kepada mereka, kita juga nak mendidik sasio mereka supaya bila kita dapat membentuk mereka, kemenjadian mereka menjadi seorang insan yang berguna, insan yang betul-betul menjadi yang bersasiar diri, dia mempunyai sasiar diri yang tinggi, dan dia dapat memanfaatkan segala ilmu yang dia dapat di sekolah daripada guru dan daripada pengalamannya sendiri dengan sebaik mungkin untuk bangsa agama dan kerajaan. Saya minta tanda tangan juga. Macam juga. Ibu betul kat sebelah ni? Jadi dan lepas tu anak BT tu dekat tengok satu sekitar satu pelatu. kat sana pun bukan main sini sikit. Tak, kat sana. Dari sana fikir lah. Macam sini tak ada lain. Betul tak? Cakap sekali Macam lagi. mana? Okey, semoga berjaya. Terima kasih. Terima kasih cikgu.